Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kami, iaitu asal usul kedatangan kaum majoriti di Malaysia. Jadi kami ada 6 orang ahli dalam kumpulan kami, iaitu Imran, Wazir, Adriana, Iskandar, Haikal dan saya sendiri, Farhan. Jadi untuk tajuk kami, objektif kajian yang kami gunakan adalah mengkaji latar belakang asal-usul bangsa Melayu, Cina dan India. Yang kedua adalah mengenal pasti perkembangan bangsa Melayu, Cina dan India di Malaysia ni. Dan yang ketiga adalah mengkaji bagaimana terbentuknya masyarakat berbilang kaum sehingga kini di Malaysia. Jadi kita akan proceed dengan yang pertama, bangsa Melayu ataupun kaum Melayu. Lepas tu kita beralih kepada kaum Cina dan akhir sekali kita akan pergi kepada kaum India. Jadi let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan sekalian dan Puan Zuraini. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Indra, nombor ID 211-1010-545. Hari ini saya akan mulakan pembentangan kami dengan tajuk iaitu asal-usul kaum Melayu. Siapakah kaum Melayu? Kaum Melayu merujuk kepada kumpulan etnik dari bangsa Austronesia. Perkataan Melayu itu dimasyhurkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bagi menerangkan perbezaan budaya antara orang Melayu dengan orang yang sama rantau. Terutamanya bagi membezakan antara orang Minang dan orang Siam. Apakah cara Melayu masuk ke tanah Melayu? Menurut hasil kajian daripada Hugo ataupun dipanggil sebagai Human Genome Organization, mereka telah membuat kajian tentang bangsa-bangsa Asia yang menyatakan hipotesis penghijrahan Asia dari Asia Tenggara berimigrasi ke arah utara dan menduduki Asia Timur. Namun, hipotesis ini hanyalah berdasarkan bukti variasi genetik. Apakah kesan daripada imigrasi Melayu? Kesannya adalah proto-Nusantara secara perlahan-lahan diganti oleh pribumi Jutro dalam gelombang kedua penghijrahan dari tanah besar Asia pada 300 sebelum Masihi. Etnik Melayu yang mendiami Kepulauan Riau merupakan golongan Melayu asli yang berkulit berwarna coklat, berbadan tegap dan berambut lurus, dan mereka juga memiliki taraf budaya yang tinggi. Selain itu, pengetahuan mereka tentang besi dan pertanian juga lebih maju. Mereka ini tidak hidup secara nomad. Penempatan utama Melayu biasanya terletak di lembah-lembah yang subur dan tebing sungai serta pesisir pantai, dan ekonomi sara hidup mereka berasaskan penanaman padi serta perikanan. Penempatan yang berada di kawasan pantai terlibat dalam perdagangan dengan luar negara. Seterusnya, apakah peratusan Melayu dan kaum-kaum lain? Bermula tahun 1970, Malaysia telah memulakan banci setelah mandat untuk melaksanakan banci penduduk dan perumahan. Banci dilaksanakan pada setiap 10 tahun dimulai pada tahun 1970. Mengikut etnik, Bumiputera terdiri daripada kaum Melayu dan Bumiputera lain yang terdiri daripada orang asli, serta Siam dan Serani dan lain-lain. Kaum majoriti yang lain terdiri daripada Cina, India dan lain-lain. Bermula dengan tahun 1970, peratusan Melayu dan Bumiputera berjumlah 55.77%, manakala peratusan etnik lain adalah 44.23%. Pada tahun 2000,
peratusan kaum Melayu dan Bumiputera lain ialah 65.64%, berbanding dengan kaum lain iaitu 34.36%. Banci yang dilakukan pada 22 Jun 2021 mendapati 71.3% ialah kaum Melayu dan Bumiputera lain adalah 28.7%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adriana binti Abdul Samad. Nombor ID AM 2111010552. Saya akan membentangkan lagi sebahagian daripada tentang kaum Melayu. Mengapakah kaum Melayu menerima kaum lain di tanah Melayu? Ini kerana kerajaan ingin memastikan kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara pada masa hadapan. Tambahan pula, kaum Cina dan India juga merupakan mangsa-mangsa bagi penjajahan serta mereka juga memberikan usaha dalam memerdekakan negara. Di manakah terletaknya Tanah Melayu? Tanah Melayu terletak di dalam Kepulauan Melayu yang di antara Indochina dan Australia. Kepulauan Melayu juga terletak di antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik yang terdiri daripada 25,000 pulau yang menjadikan ia sebagai kepulauan yang terbesar di dunia. Daripada gambar, kita boleh lihat bahawa Malaysia, Vietnam dan Brunei adalah salah satu negara yang terdapat di dalam Kepulauan Melayu. Bilakah terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu? Persekutuan Tanah Melayu terbentuk pada tanggal 1948. Pada tanggal 1 Februari 1948, Tanah Persekutuan Tanah Melayu terbentuk oleh 9 buah negeri-negeri serta 2 penempatan British iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Persekutuan Tanah Melayu ini terbentuk oleh kerana penentangan rakyat Melayu serta kaum-kaum lain dengan Malayan Union yang diperkenalkan oleh pihak British. Bagaimanakah Melayu dikatakan sebagai kaum asal di negara Melayu, di tanah Melayu? Melayu dikenali sebagai pelayaran hebat, iaitu mereka berlayar dan berimigrasi dari satu pulau ke pulau yang lain. Jika ingin dibandingkan dengan kaum-kaum lain, iaitu kaum Cina dan kaum India, mereka ini dibawa masuk oleh pihak British dengan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi tanah Melayu dan sebagainya. Ini adalah berbeza dengan kaum Melayu di mana mereka hanya berimigrasi dan berhijrah daripada satu pulau ke pulau yang lain di dalam Kepulauan Melayu. Oleh itu, wajarkah jika kita ingin mengatakan bahawa kaum Melayu adalah pendatang sedangkan mereka hanya berhijrah daripada di dalam kepulauan mereka tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan serta Ayah Zuriani. Nama saya Muhammad Haikal Barila dan pada hari ini saya ingin sambung semula tentang asal-usul kedatangan kaum Cina ke Tanah Melayu. Perkara-perkara yang akan saya kongsikan termasuklah bagaimanakah British menggalakkan penghijraan Cina ke Tanah Melayu, apakah kesan daripada penghijraan Cina serta perkembangan populasi kaum Cina di Malaysia. Dan melengahkan masa, saya akan sambung semula. Pertama sekali, bagaimanakah British menggalakkan penghijraan Cina ke Tanah Melayu? Selepas kekalahan kerajaan Cina dari segi ekonomi dan kuasa perang terhadap British, Cina memilih jalan diplomasi untuk membuat perjanjian yang mengakibatkan rakyat Cina keluar daripada Cina kerana takut akan kuasa British. Selepas perjanjian British dengan Belanda membahagikan jajahan mereka di Asia Tenggara, British berjaya menguasai 2 pelabuhan penting dunia ketika itu, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Selain itu, revolusi industri yang berlaku di England memerlukan pengumpulan sumber-sumber serta bahan mentah yang diperlukan bagi menjayakan rancangan mereka mengubah sistem ekonomi di Britain. Ekonomi di China pula ketika itu berada dalam keadaan sangat tidak stabil. Jumlah populasi
yang meningkat mendadak daripada 300 juta pada awal abad ke-19 kepada 400 juta pada tahun 1850, menyebabkan aktiviti pertanian perlu dilakukan dengan banyak. Bagaimanapun, usaha membuka ladang kerap menyebabkan kawasan bukit mula diratakan sehingga menyebabkan berlakunya banjir besar di banyak kawasan di China. Bagi melemahkan ekonomi masyarakat China ketika itu, orang Eropah menggunakan satu taktik yang sangat licik. Berikutan larangan bahan candu di China yang bermula sejak abad ke-18. Orang British mula mengeksport lebih banyak candu melalui pelabuhan di selatan China secara haram, sehingga menyebabkan jumlah candu yang ada terlalu banyak dan pemerintah China hilang kawalan. Ekonomi China yang pada awalnya kukuh mula berdepan defisit selepas candu menguasai masyarakat mereka ekoran permintaan tinggi, menyebabkan wang perak yang digunakan di China mula mengalir keluar ke negara Eropah. Kesan daripada pengaliran keluar perak dalam usaha mengimport candu masuk ke China, ekonomi China mula mengalami penyusutan ketara sehingga menyebabkan pengangguran di kalangan rakyat mereka berlaku. Pengangguran menyebabkan terlalu ramai warga selatan China hidup dalam keadaan susah, terpaksa menyara hidup menjual hasil pertanian mereka pada harga yang rendah sambil mencari jalan mendanai ketagihan candu mereka. Usaha kerajaan China menghentikan ketagihan candu di kalangan masyarakat mereka berdepan kegagalan. Selepas pemerintahan China merampas kotak-kotak candu daripada kapal milik orang Eropah, tindakan itu dilihat sebagai satu bentuk pengisytiharaan peperangan. Berdepan dengan kuasa Eropah yang mempunyai kemampuan senjata api lebih baik, pemerintah China memilih jalan diplomasi. Perjanjian Nanjing dimeterai pada tahun 1842 yang memberikan British kuasa kepada Hong Kong, seterusnya membenarkan pedagang barat masuk ke 5 pelabuhan di daerah-daerah selatan China. Ini adalah langkah terpenting yang menyebabkan migrasi orang Cina ke tanah Melayu. Apakah yang terjadi selepas peristiwa Perjanjian Nanjing? Masyarakat selatan China mula mencari sumber pendapatan lain bagi menjara keluarga mereka. Berikutan pemberontakan Taiping yang berlaku pada tahun 1840 mengorbankan lebih 20 juta orang tempatan. Semakin ramai orang Cina mencari jalan keluar dari negara sendiri, didesak oleh tekanan ekonomi dan juga politik. British mula membuka pejabat-pejabat pengambilan pekerja di 5 pelabuhan yang kini semakin dikuasai mereka, dengan peluang pekerjaan di negara luar ditawarkan berserta gaji yang baik. Pengambilan pekerja Cina ini juga didorong oleh pemansuhan undang-undang perhambaan di benua Afrika, menyebabkan kuasa-kuasa Eropah mula mencari sumber lain bagi memenuhi kekosongan tenaga buruh. Melihat peluang menjadi pekerja di lombong timah yang dibuka, British dengan kerjasama Raja-Raja Melayu, pekerja-pekerja dari China ini mula datang ke tanah Melayu untuk menjadi pelombong. Habuan yang bagus dijanjikan kepada mereka sebagai insentif dan peluang bekerja dengan syarikat pelombongan milik orang Cina di tanah Melayu dilihat sebagai jaminan masa depan yang lebih baik berbanding di tanah sendiri. Kebanyakan pekerja Cina dibawa ke tanah Melayu dengan cara hutang. Majikan yang mengajikan mereka akan membayar dahulu kos pengangkutan bagi membawa mereka, jadi ramai pekerja sanggup datang. Kerana mereka tahu mereka tidak mampu mengeluarkan belajar sendiri untuk pergi bekerja, rancangannya kos yang ditanggung majikan itu perlu dibayar semasa mereka bekerja, dan selepas mula mendapat untung, pekerja-pekerja Cina ini akan pulang kembali ke China memulakan kehidupan yang baru selepas kontrak perjanjian mereka dengan majikan-majikan ditebus. Walau bagaimanapun, ramai melihat tanah Melayu mampu memberikan mereka kehidupan yang lebih baik berbanding di China. Jadi dianggarkan hanya separuh daripada jumlah dibawa masuk British pulang. Selebihnya terus menetap di tanah Melayu sebagai warga Britain sebelum diberikan status kewarganegaraan Malaysia selepas negara kita memperolehi kemerdekaan. Baiklah, masuk kepada perkembangan populasi kaum Cina di Malaysia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, populasi kaum Cina bertambah secara berterusan pada setiap tahun. Penduduk Malaysia berkembang pada
kadar 1.94% setahun setakat 2017. Mengikut unjuran terkini Bancian 2010, kadar kesuburan 3 kumpulan terbesar Malaysia adalah seperti berikut. Melayu atau Bumi Putera 2.4 kanak-kanak setiap wanita, China 1.4 kanak-kanak bagi setiap wanita, dan India 1.8 kanak-kanak bagi setiap wanita. Kadar kesuburan Melayu adalah 40% lebih tinggi daripada India Malaysia dan 56% lebih tinggi daripada China Malaysia. Unjuran penduduk pada tahun 2017 menunjukkan bahawa kaum Melayu dan Bumi Putera melakoni sejumlah 68.8% daripada jumlah penduduk. China 23.2% dan India 7.0%. Walau bagaimanapun, penduduk China telah menyusut secara berkadar dari 1957, iaitu kira-kira 40% daripada tanah Melayu. Walaupun dalam jumlah mutlak mereka telah meningkat sekitar 3 kali ganda menjelang 2017 di Malaysia, iaitu 2.4 juta pada 1997 kepada 6.6 juta pada 2017. Angka kemudiannya termasuk Timur Malaysia, tetapi telah kerdil dengan peningkatan 5 kali ganda orang Melayu, iaitu daripada sekitar 3.1 juta pada 1957 kepada 15.5 juta pada 2017. Pada tahun 2020 pula, daripada 29.7 juta rakyat, komposisi Bumi Putera meningkat 0.3 mata peratusan kepada 69.6% pada 2020 berbanding 69.3% pada 2019. Bagaimanapun, populasi kaum Cina menurun kepada 22.6% pada tahun 2020 daripada 22.8% pada tahun 2019. Itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazihan bin Abdullah. Nombor ID AM2110100546. Hari ini saya akan membentangkan tentang asal-usul kedatangan kaum Cina ke tanah Melayu. Siapakah Cina? Kaum Cina yang menetap di Malaysia adalah warga negara Malaysia yang berketurunan bangsa Han. Apakah cara Cina masuk ke tanah Melayu? Ada dua cara yang dijelaskan dalam ini, iaitu yang pertama adalah Maharaja Cina mengahwinkan putri beliau, iaitu Puteri Hang Lipo. Yang kedua adalah pada abad ke-19 apabila kumpulan-kumpulan besar orang Cina tiba di Pulau Penang serta Singapura. Kesan-kesan daripada penghijraan kaum Cina ke tanah Melayu ialah terwujudnya komuniti orang Baba dan Nyonya yang ada di mana masyarakat Cina berasimilasi mengamalkan corak kehidupan orang Cina di tanah Melayu yang beradaptasi menjadi kehidupan orang Melayu. Yang kedua ialah jumlah mereka naik berkali ganda. Ini adalah selepas kedatangan mereka pada abad ke-18. Berlipat kali ganda sehingga hampir menyamai bilangan masyarakat Melayu pada waktu itu. Seterusnya, mengapakah kaum Cina bermigrasi ke tanah Melayu? Kaum Cina mahu mewujudkan hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, selepas kejatuhan ekonomi Cina serta kekalahan kuasa terhadap British, mereka membuat satu perjanjian, iaitu perjanjian diplomasi dengan British, yang mengakibatkan migrasi kaum Cina ke tanah Melayu terjadi. Untuk tahun dan lokasi migrasi secara besar-besaran, kaum Cina terletak di Pulau Pinang pada tahun 1812 hanyalah berjumlah 7,500 dan selepas 30 tahun meningkat sebanyak 86,000. Migrasi besar-besaran yang berlaku oleh masyarakat Cina ke tanah Melayu sekitar abad ke-19, tetapi terawal telah direkodkan pada abad ke-15 oleh kemasukan Laksamana Tan Cheng Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Muhammad Fauzi daripada kumpulan 3. Jadi untuk kaum India, saya akan rungkaikan 3 persoalan, iaitu siapa kaum India di Malaysia, bila mereka datang ke Malaysia, dan di mana tempat mereka
diletakkan ataupun ditempatkan pada awal-awal kedatangan diorang. Jadi yang pertama adalah siapa kaum India di Malaysia. Kaum India di Malaysia merupakan kaum majoriti ketiga di Malaysia selepas Melayu dan Cina. Jadi siapa golongan-golongan tersebut? Siapakah yang berada dalam golongan India ni, kaum India ni? Okey. Kaum India ni sebenarnya ramai dia adalah orang-orang Tamil. Orang-orang Tamil yang berada di India, negara India tu sendiri, India Selatan sebenarnya. Jadi 80% kalau kita tengok, kalau kita kaji balik, 80% daripada kaum-kaum India yang dibawa ke tanah Melayu pada waktu itu merupakan orang-orang Tamil. Yang mana orang Tamil ni terbahagi kepada tiga tempat pula. Ada Tamil daripada Chennai, ada Tamil daripada Telugu dan satu lagi Malayalam. Jadi yang selebihnya adalah daripada Punjabi, kaum Punjabi, ada yang kaum Gujarati, Sindhi, Cetia dan adalah beberapa lagi sebenarnya. Tapi saya berfokuskan pada Tamil ni sebab diorang merupakan golongan yang tertinggi ataupun terbanyak, yang mempunyai percentage dia 80% daripada kaum India merupakan orang-orang Tamil ni sendiri. Jadi siapakah golongan-golongan ini? Mereka merupakan orang-orang dari golongan kasta rendah di India. So sebenarnya dia ada beberapa kasta dekat sana. Ada orang kaya, ada sederhana, dan kasta rendah ni merupakan orang-orang miskin. Contoh-contoh orang berkasta rendah, kaum diorang adalah Paria, Palas, Padiaci dan Gunda. Jadi mereka ni lah yang dibawa masuk ke tanah Melayu untuk menjadi buruh-buruh di sini. Jadi persoalan yang kedua adalah bila diorang masuk ke sini. Kalau kita kaji pada segi sejarah kemasukan yang secara migran beramai-ramai, kita akan dapat jawapan dia abad ke-19 dan 20. Tapi sebenarnya kemasukan ni bermula daripada awal lagi. Kalau kita tengok abad ke-18 pun diorang dah masuk ke Pulau Pinang. Pulau Pinang sebab British ada tempat dekat situ. British tawarkan kepada orang-orang India sana yang dah biasa jadi kuli dekat sana. Diorang tawarkan untuk bekerja dekat tanah Melayu sebagai pembantu rumah dan pekerja ladang pada waktu itu, abad ke-19 tu. Jadi kalau kita tengok sebelum tu lagi pun sebenarnya ada juga golongan-golongan kaum India, tapi kaum India peniaga. Peniaga ni dia datang ke tanah Melayu untuk meniaga pada waktu Melaka mencatat sejarah kegemilangan pada waktu tu. Melaka menjadi pusat perdagangan dunia. Jadi India menjalinkan hubungan dengan Melaka. Jadi diorang pun pernah datang ke tanah Melayu untuk meniaga. Selain tu ada juga beberapa sumber yang saya dapat, diorang ni menyebarkan agama Hindu sebenarnya di samping diorang meniaga tu. Jadi tak ada masa yang spesifik untuk cakap bila tu, tapi untuk konteks video ni ataupun presentation ni, saya dapat katakan kebanyakan migran ataupun kaum India yang masuk ke tanah Melayu bermula secara besar-besarannya pada abad ke-19 dan 20. Okey. Jadi di manakah tempat mereka
awal-awal kedatangan mereka tu dekat mana diorang ditempatkan. Mereka ditempatkan kalau mengikut Tamil punya kaum etnik, kalau yang Tamil daripada Chennai tu, diorang kebanyakannya dekat landasan kereta api. Landasan kereta api ni dekat mana? Dekat Perak, dekat Selangor, Negeri Sembilan, Johor, dan segelintirnya ada di Pulau Pinang. Jadi kalau kita sebut pasal Telegu, Tamil Telegu, diorang ni lebih tertumpu pada ladang-ladang getah. Ladang-ladang getah tu dekat Perak bawah, utara Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pahang. Kedah tu dekat Kulim dan Sungai Petani. Okey. Jadi Malayalam, kalau kita tengok Tamil Malayalam ni, dia lebih kepada Perak bawah, dia lebih kurang dengan Telegu sebenarnya. Perak bawah, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. So itu part Tamil lah yang kita pecahkan kepada 3 tadi. Jadi ada juga sebenarnya golongan-golongan yang dipanggil sebagai komuniti berniaga atau komuniti peniaga di kalangan orang-orang India ini. So kaum-kaum etniknya terdiri daripada Gujarati, Sindhi, Chettiar dan Mamak. Mamak ni India Muslim. So diorang ni disebabkan nama diorang pun komuniti peniaga, jadi mereka lebih tertumpu kepada bandar-bandar besar. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, Seremban, Pulau Pinang, Ipoh dan Johor Bahru. Jadi kita akan sambung dengan 3 lagi persoalan akan dibentangkan oleh kawan sekumpulan saya, Iskandar. Jadi teruskan dengan dia, okey? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iskandar Zulkarnain bin Zulkifli, nombor ID 2111010540, akan membentangkan sebahagian daripada kedatangan bangsa India. Apakah penyebab bangsa India masuk ke tanah Melayu? Komuniti India yang hadir ke tanah Melayu pada sampel ini adalah disebabkan tawaran untuk bekerja sebagai buruh di kawasan peladangan atau mana-mana projek kerajaan ketika itu. Ramai masyarakat India ke tanah Melayu dipacu oleh sistem kasta yang menekan mereka, penindasan terhadap wanita India dan juga tekanan oleh masyarakat kelas pertengahan dan tinggi memaksa mereka lari ke tanah Melayu. Walaupun jumlah pekerja semakin tinggi, tenaga kerja masih lagi tidak mencukupi. Jadi British membuka peluang kepada bandar bantuan dari penjara di India. Kenapa kaum India dipilih untuk dibawa ke tanah Melayu? Pada awalnya, British bercadang mahu mengambil pekerja daripada negara-negara Afrika untuk memenuhi keperluan tenaga kerja berkos rendah. Bagaimanapun, ekoran pada penghapusan dasar penghambaan di Afrika oleh Empayar British sendiri pada tahun 1833, cadangan itu terpaksa dibatalkan. Pekerja-pekerja di Eropah pula memerlukan kos yang tinggi dan agak sukar untuk dipujuk. British mengambil orang India untuk bekerja di tanah Melayu untuk melakukan kerja-kerja berat dan mengawal imbangan pengaruh orang Cina. Kemasukan kaum India ke tanah Melayu juga dilihat dapat membantu memperkukuhkan lagi sistem presiden yang mahu diperkenalkan British. Bagaimanakah proses kemasukan India? Buruh-buruh di India bermula sebagai pekerja di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang perai. Tumpuan masyarakat India ini adalah di kawasan utama penanaman getah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dari tahun 1900 hingga 10 tahun kemudiannya, seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke tanah Melayu. Proses kedatangan buruh asing dari India ke Malaysia sebelum merdeka antaranya melalui sistem kontrak. Saya akan sambung ke bahagian peratusan India dan kaum lain. Seperti yang kita dapat lihat, peratusan orang India pada 1970 adalah sebanyak 9.0%, berbanding kaum lain. Kemudian pada tahun 2010, peratusan kaum India menurun kepada 7.3%. Pada tahun 2021 pula, peratusan bangsa India masih menurun, kini ia sebanyak 6.8%, iaitu 2.1 juta. Jadi, secara kesimpulannya, yang kami dapat daripada kajian ni adalah, yang pertama, kita hendaklah menambah baik
layanan kita terhadap semua kaum di Malaysia. Yang kedua adalah perbezaan kaum di Malaysia merupakan satu kekuatan dan satu kebanggaan bagi kita penduduk di Malaysia. Yang ketiga adalah kepelbagaian kaum ni sebenarnya tidak menjadi satu penghalang pun untuk kita memiliki keharmonian di dalam negara. Dan yang terakhir adalah setiap individu, tidak kira kaum, hendaklah memainkan peranan mereka masing-masing untuk menjaga nama negara, nama Malaysia. Okey. Jadi itu saja daripada kami. Semoga madam suka dengan presentation kami dan boleh bagi markah lebih sikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.